cara bacaan ustaz, okey, cara bacaan ustaz, dan cuba ikut dengan gaya ustaz baca, dengan gaya ustaz dengung, dengan gaya ustaz baca panjang atau pendek bacaan. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk tiru gaya ustaz itu akan melancarkan bacaan para pelajar sekalian untuk membaca Quran, insya-Allah. Sebelum kita membaca suratul Kahfi, eloklah kita memulakan dulu dengan membaca suratul Fatihah, dengan kita berniat mudah-mudahan bacaan Al-Quran ini kita niatkan sedekah juga untuk arwah ibu ayah kita, ataupun datuk nenek kita, ataupun sahabat sehandai kita, saudara mara kita yang telah meninggalkan kita, yang telah diambil nyawa oleh Allah SWT. Allah SWT lebih awal daripada kita. Mereka sangat dahagakan ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini. Jadi dalam masa kita berada di dunia ini, dalam masa kita sibuk dalam beramal, mudah-mudahan kita tidak lupa untuk meniatkan sebahagian daripada usaha amalan kita ini untuk sebagai menjadikan mereka yang berada di alam barzah sana gembira dan merasa tenang dengan apa yang telah kita usahakan, insya-Allah. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimin wal muslimat walil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiramil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jom kita mulakan bacaan tuan-tuan, insya-Allah. Ayat 59 suratul Kahfi. Pada muka surat 300. Pada muka surat 300, insya-Allah. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, perhatikan tak kala di mana ustaz dengun dan ustaz tidak dengun, di mana ustaz baca panjang dan di mana ustaz tidak baca panjang. Bagi pelajar yang sedang belajar tajwid, ada yang sudah tahu, dan bagi pelajar yang sedang berada di kelas talaqi, kita telah belajar semua hukum yang telah ustaz baca tadi, insya-Allah. Okey, ayat yang kedua, ayat yang ke-60 suratul Kahfi. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta
Kita start balik daripada sini. Hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Perhatikan pada bacaan ini. Hatta ablugha. Ini adalah bacaan mad panjang 4 dan juga 5 harokat. Ini ada tanda ni. Tanda misai. Tanda misai ni. Ini adalah tanda mad panjang lebih daripada 2 harokat. Bermula dengan 4 harokat, insya-Allah. Seterusnya ayat 61. Falamma balagha majma'a bainihima. Perhatikan sebutan huruf betul-betul, bacaan berbaris betul-betul. Mudah-mudahan bacaan Quran kita bertambah lancar, insya-Allah. Nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Di sini dibaca 2 harokat sebab huruf ha berjumpa dengan huruf fa. Hukumnya maksilah qasirah, dibaca 2 harokat. Sabilahu fil. Okey tuan-puan, insya-Allah. Seterusnya ayat 62. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tuan-tuan, pada bacaan bersabdu mim yang bersabdu ini hukumnya wajibul gunnah, kena baca dengun 2 harokat. Falamma insya-Allah tuan-tuan. Seterusnya kita pergi kepada ayat 63. Qala ara'aita
sakhrah. Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan. إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Tuan-tuan, perhatikan di sini ada huruf nun yang bertasydid, huruf nun yang bersabdu. Hukum di sini ialah kena dengun. Fa inni dengun, insya-Allah. Kemudian ayat 64, qala dzalika ma kunna nabagh. Okey. Cara nak berhentinya kita tak sebut huruf gha, kita tak sebut ghi, kita ambil sifat ghi tu. Nabagh, okey, nabagh macam tu. Ma kunna nabagh, hampir-hampir nak sebut ghi, tapi kita tak sebut ghi, kita sebut sifat sebelum ghi. Nabagh. Okey tuan-puan, itu cara nak berhenti pada kalimah ini. Ini adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz sama ada kita nak berhenti ataupun boleh sambung tempulan. Okey, sambung. Fartadda ala atharihima qasasa. Tuan-puan, di jujuh ini adalah ma'iwad. Jangan buat cara bacaan macam ma'arid, sebab ma'arid boleh baca sampai 6 harakat. Tapi di sini adalah hukumnya ma'iwad, hanya boleh dibaca dalam kadar 2 harakat bila berhenti. Qasasa, insya-Allah. Sambung pada ayat 65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Tuan-tuan, bagi melancarkan bacaan di sini dan juga di sini,
kerana di sini berakhir dengan bacaan satu harokat. Jadi kena cepat dibaca di sini. Caranya, semasa kita baca di sini, dalam masa yang sama kita sudah memandang di sini. Jadi gunakan satu mata, satu sebelah mata duduk sini, sebelah mata lagi duduk di sini, menjeling-jeling di sini, supaya pembacaan bila habis di sini lancar di sini. Sekali lagi, wa'allamnahu min ladunna ilma. Okey, insya-Allah. Seterusnya ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Seterusnya ayat 67. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sekali lagi tuan-tuan, Ustaz baca sekali lagi. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di sini dengunnya innaka. Okey tuan-tuan, insya-Allah ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Tuan-tuan, di sini ada dua tempat kita perlukan lantunan qalqalah. Di mana tuan-tuan? Di sini. Satu, tuhita bihi, tuhita bihi. Satu lagi, khubra. Huruf ta dan juga huruf ba merupakan huruf yang melantun bila kita membacanya. Seterusnya kita sambung pada ayat ke-69. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Wala a'si laka amra. Di sini baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini pun sama 4 atau 5 harakat. Di sini pun sama 4 atau 5 harakat. Boleh tuan-puan. Alhamdulillah. Seterusnya ayat
70. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni. Kita start daripada sini. Fala tas'alni an syai'. Hatta uhditha laka minhu zikra. Tuan-tuan, di sini dengun, di sini tidak dengun. Di sini tidak dengun, tanwin bertemu dengan huruf ha, tiada dengun di sini ya. Di sini pun merupakan mad 4 atau 5 harakat. Ya, bukan ya. Hatta uhditha. Tuan-tuan, hati-hati bila menyebut huruf ha ini. Pastikan sebelum sebut huruf ha di-adjust cara sebutannya supaya tidak tertukar dengan huruf ha. InsyaAllah. Sambung ayat 71. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. Tuan-tuan, di sini 4 atau 5 harokat pada kalimah ta. Di sini asalnya ma asli dibaca 2 harokat, tetapi bila bersambung dengan huruf yang ada alif lam syamsiah, yang huruf ke pertama selepas alif lam ada sabdu, maka fi kena sambung kepada huruf sin. Jadi kita baca fis safinah, fis safinah. Demikian cara bacaannya tuan-tuan, insya-Allah. Sambung. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra. Alhamdulillah, seterusnya kita pergi ke ayat 72. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
Seterusnya kita sambung pada ayat ke-73 insyaallah. Qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni ولا ترهقني من أمري عسرا. Tuan-tuan, ini adalah huruf zal. Jadi kita akan baca khiz, kha, kha, kha. Bila baris bawah, khi. Jadi kita kena sempurnakan khi. Khiz, khiz. Okey. Khiz. Zal, dia punya makhrajnya kena lidah ke depan. Khizni, khizni. Tapi jangan qalqalah, jangan lantun. Jangan buat khizni. Tak boleh. Tak ada khizat. Khizni. Tu'akhizni. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan dapat baca dengan betul. Seterusnya, ayat 74. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Tuan-tuan, ini adalah qalqalah sughra. Lantunannya tidak besar, kecil saja. Laqad ji'ta, laqad. Jangan, bukan laqad. Laqad nipis, santai, insya-Allah dapat. Laqad ji'ta, laqad. Perasan kalau tuan-tuan perasan, itu ada lantunan. Laqad ji'ta syai'an nukra. Huruf kaf kena ada nukra, nukra. InsyaAllah tuan-tuan dapat. Seterusnya, sambung pada ayat 75. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini tidak dengun, ini dengun. Alam akul, innaka, dengun. Seterusnya ayat 76. Qala in sa'altuka an syai'.
عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغ بلغ قد بلغت من لدني عذرا. Tuan-puan, kalau ada sab lam ya ini, tanda wakaf ini dipanggil sebagai wasal aula, sambung lebih baik. Tapi kalau nafas tidak mencukupi, terpaksa berhenti di sini, tiada masalah. Cuma kalau ada yang nafas panjang, eloklah dibaca daripada sini sampai ke bawah ini tanpa berhenti. InsyaAllah. Cuba. Seterusnya ayat 77. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما Tuan-puan, di sini ada hukum, yaitu hukum tambahan nun, di mana tuan-puan di tengah-tengah antara huruf ta bertanwin ini dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasal tuan-puan, yang mana rupanya seperti alif, dekat atasnya adalah seperti kepala huruf sad. Jadi tanwin bila bertemu dengan huruf hamzah wasal, maka cara bacanya kena letakkan nun berbaris di bawah di depan huruf ta ini. Dan juga huruf ta yang bertanwin dua ini kita akan baca secara bacaan tidak bertanwin. Jadi cara bacanya ialah qaryatin istat'ama. Sekali lagi Ustaz ulang bacaan. Qaryatin istat'ama. Okey. Bagi sesiapa yang tidak pernah belajar, tidak pernah tahu cara baca, mungkin dia akan baca dengan bacaan tanwin. Tetapi bagi yang sudah belajar dengan berguru, belajar dalam kelas, sudah tahu hukum ini adalah dipanggil sebagai hukum nun an-niswah ataupun nun al-wiqayah. Kejap tuan-puan, ada sedikit panggilan je. Ya, Ustaz. Satu je Ustaz, saya ada kerjaan lagi kan. Buku apa Ustaz nak hantar? Ada Ustaz, ada.
Sekejap ya tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi. Jadi, kalau kita dah berhenti sini, kita nak sambung di sini, kita akan baca dengan baris bawah. Okey. Kita akan baca dengan baris bawah. Istata'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Tuan-puan, di sini adalah bacaan lin. Jadi dia kena baca dengan cara bacaan lau. Okey. Ada satu lagi huruf lin, iaitu huruf ya. Okey. Waw atau huruf ya. Cara nak tahu lin atau tidak, sebelum huruf waw ataupun ya bertanda sukun, ada huruf yang berbaris atas. Maka kena baca dengan lembut. Lau. InsyaAllah tuan-puan. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan seterusnya. Bacaan pada ayat ke-78. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Tuan-puan, mungkin bacaan di sini agak sukar bagi kita untuk baca secara laju. Minta maaf tuan-puan, ada panggilan.
Teman-teman, ada orang panggil. Okey, insya-Allah mudah-mudahan tak ada yang memanggil lagi. Okey, kita sambung lagi. Okey. Di sini kalau kita tak boleh baca laju, tiada kepakaran lagi baca laju, eloklah kita baca secara lambat-lambat. Boleh tuan-puan? Jadi kita baca Sa'unabbi'uka. Baca satu-satu, jangan risau. Sebab kalau kita baca satu-satu, tidak menjadi kesalahan. Cuma menjadi kesalahan kalau kita silap baris, silap huruf, jadi salah lah. Okey. Jadi, lebih elok kita baca lambat-lambat dan kita perbetulkan cara bacaan dengan betul, insya-Allah. Baik tuan-puan, sekali lagi kita baca. Sa'unabbi'uka. Macam tu. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah boleh. Seterusnya, kita pergi kepada bacaan ayat 79. As-safinatu fakanat limasakin. Ya'maluna fil bahr. Okey. Kalau nak berhenti, kena berhenti cara yang betul. Caranya kita baca bahr. Bahr. Re tu kena ada re tu tanda kita baca juga huruf ra. Dan kita baca fil bah saja. Tapi ra tak bunyi, tak boleh. Kena ada dia punya sifat ra tu. Kena ada serpihan ra. Fil bahar. Fil bahar. Dia macam kita sebut bahar. Tapi kita tidak sengajakan sebut bahar. Jangan kita baca fil bahar. Tidak. Kita cuba untuk bahar. Bahar. Bahr. Macam tu. Bah tambah re jadi bahar. Macam tu. Boleh? InsyaAllah. Kenapa bah? Sebab huruf ha kena ada angin. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-puan pun dapat baca juga macam tu. InsyaAllah. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum. Okey. Di sini kita nak baca yang mana? Kita tak baca huruf dal, kita terus kepada huruf ta. Fa'aradtu. Fa'aradtu. Tuan-puan. Di sini wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini mim mati betul dengan mim kena dengar tuan-puan insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada ayat 80 suratul Kahfi. Waalaikumsalam. Ada orang bagi salam ni. Waalaikumsalam. Fariza, Pak Hanan ni waalaikumsalam. Okey. Jom sama-sama kita ngaji insya-Allah. Muka ayat 80 insya-Allah sekali. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. فخشينا أن يرحمهما
أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Alhamdulillah tuan-puan, jika kita baca lambat-lambat macam kita baca dengan kaedah tamhid, baca lambat-lambat, insya-Allah segala perkataan kita sebut dengan betul, insya-Allah. Seterusnya ayat 81. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Okey. Di sini apa yang rasa susah sikit sini? Ini 4 harakat atau 5 harakat ya, dengan panjangnya. Ini dengan ai. Okey. Ini pun dengan khairan minhu. Okey, saya dengar ya. Insya-Allah mudah-mudahan semua dapat baca dengan baik. Seterusnya ayat 81, 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. Okey, setakat sini mana yang rasa susah sikit nak sebut? Ini dengan sini kalau berhenti baik juga. Solihah. Ini dengan kenapa macam nak bunyi ya, sebab kita nak sebut ya lepas tu. Kalau waw au gitu. Sebab ya ayyabelugha ni panjang 4 atau 5 harakat. Okey, seterusnya wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما
عليه صبرا. Ini dipanggil sebagai tafti'. Okey. Mutamasilain. Sama. Ain dengan ain. Saya lain mudah. Ini dua harakat ya. Maksilah dua harakat. Ini pun dua harakat sebab ada yang baca satu harakat. Waw ya ini berperanan ya. Ini ya ma'asli. Jadi an amri. Jangan baca an amr macam tu tidak. Ya itu berperanan sebagai ma'asli. Okey. Ma lam tutup mulut insya-Allah. Sabra ma'iwa insya-Allah. InsyaAllah semua dapat baca dengan baik. Seterusnya adalah ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Okey. Qarnain. Ini ma'arid ma'arid. Boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat dan juga 5 harakat. 6 harakat. 2, 4, 5, 6 harakat. Ini pun sama. Ini kalau asalnya adalah maksudnya zi. Tapi oleh kerana selepas zi ini, selepas ya ma ini ada kalimah yang ada alif lam, jadi dia kena terus kepada sini. Dia tak boleh dibaca 2 harakat dah. Terus kepada baca 1 harakat tapi bersambung dengan huruf ni. Zil. Bukan dibaca zil. Tidak macam tu. Terus kepada alif lam. Zil qarnain. Nain. Bukan ma'arif. Ini adalah ma'lin. Ayalah ma'lin. Sebelum huruf ya baris atas, maka dibaca dengan cara ma'lin. Qarnain. Okey. Qul sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Ni kena jelaskan lam. Qul. Okey. Ini dengun. Mim mati dengan mim dengun. Alaikum min. Okey. Minhu zikra. InsyaAllah. Sambung. Ayat 84. Ustaz rasa kalau tuan-puan selalu join program sepanjang PKP ini di Live Happy group ni ataupun tengok dekat YouTube dan sebagainya kan, saya rasa lepas ni tuan-puan dah boleh baca dengan lancar. Okey? Bila baca lambat-lambat macam ni, tuan-puan akan baca dengan lancar insya-Allah. Ustaz yakin ya. Saya yakin tuan-puan yang dah boleh baca Quran tetapi masih lagi tersekat-sekat disebabkan oleh sebutan huruf, sebutan baris dan sebagainya. Tapi cara baca kalau tuan-puan ubah cara baca dan baca macam Ustaz baca ni satu persatu, lambat-lambat, insya-Allah. Okey, insya-Allah akan dapat baca dengan baik dan lancar insya-Allah. Walaupun lambat tapi lancar. Lancar itu tak semestinya kita baca cepat. Kadang baca cepat pun tak lancar, tersekat-sekat juga, ada tersekat mat, tersekat sabdu dan sebagainya. Tapi kalau kita baca lambat-lambat, insya-Allah lancar walaupun nak habiskan satu ayat tu lama sikit. InsyaAllah. Okey, 84. Inna makkanna
له في الأرض kena tahan huruf dot, tak tahan jangan jadi lantun, jadi fil ard. Salah, sebab huruf dot walaupun nampak macam boleh buat qalqalah, tapi dia bukan huruf yang ada lantunan, jadi kena tekan, kena hentikan kalau nak berhenti. Fil ard macam tu. Kita tahan daripada bunyi ard. Dot tu kita tak nak InsyaAllah. Sambung. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Nanti kalau baca lambat-lambat, insyaAllah sempurna bacaan kita. Okey, ayat 85. Fa'atba'a sababa. Ni huruf ta mati ni. At ada keluar sedikit angin. Jangan kuat sangat. Jadi tidak. At. Fa'atba'a sababa. Misal sababa satu-satu. Okey. Seterusnya 86. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma. Waqaf sebab sini ada waqaf aula. Qaf lam dia adalah waqaf aula. Berhenti lebih baik. Qulna ya zal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Alhamdulillah. Okey, di sini ada yang susah-susah dia. Ni hamiatin. Okey, indaha qauma. Okey, qulna ya. Kenapa ya panjang? Sebab ada alif kecil ni. Okey. Imma ini dengun, ini 4-5 harakat dia punya panjang. Dengun, ini 4-5 harakat juga sama. Ini huruf ha, huruf ha bulat. Hus. Kalau husna dia jadi huruf ha bulat. Husna itu ha bulat ni kena husna. Macam tu. InsyaAllah sambung ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa
نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Sebab kita baca lambat-lambat, kod tak boleh nak simpan banyak nafas itu. Atau saya ustaz buat pendek-pendek Tapi kalau tuan-puan nafasnya panjang, boleh baca panjang. Okey, tarik nafas panjang kan contoh. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu. Ustaz sampai kat ni je. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. Okey. Mungkin ada di kalangan tuan-puan, pada pelajar sekalian yang boleh lafaz panjang, dia boleh baca sampai habislah. Kalau lafaz tak panjang, boleh ambil sekerat-sekerat. Dan berhenti, cara berhenti betul lah. Okey. Okey, cara berhentinya kena cara yang betul boleh. Contohnya kita ambil fa'ala amma man zalama fasawfa nu'azzibuh. Gitu berhenti. Jangan kita berhenti kat sini. Jangan berhenti tengah-tengah. Salah tak salah. Sebab salah macam mana? Lain macam maksudnya. Ini fasawfa sekat nafas dekat situ. Kalau terpaksa macam tu nak macam mana kan? Jadi cara nak baiki baliknya, kita kena ulang balik daripada belakang. Okey? Jangan kita berhenti dekat tengah-tengah ni tanpa kita habiskan, kita terus sambung dekat sini. Tak boleh. Kalau boleh, buat persediaan nak berhenti kat mana. Macam kita pergi musafir lah, naik kereta kan. Pergi musafir daripada Kuala Lumpur nak pergi Terengganu ke apa kan, mesti dah ada mindset kita, dah ada set nak berhenti kat mana. Nak berhenti kat mana? Nak berhenti kat mana? Okey? Minyak ni setakat mana kita boleh naik kereta? Okey, berapa kilometer? Okey, kita nak berhenti stesen minyak mana? Okey. Baca Quran pun kena ada perancangan juga. Masa baca tu kena tahulah aku nak berhenti kat mana. Okey, supaya cara berhenti tu betul. Jangan kita berhenti dekat tengah-tengah. Okey. Kalau kita bercakap pun kita tak bercakap macam tu kan. Contohnya, encik saya nak beli roh. Lepas tu sambung. Ti kaya. Okey? Kalau ikutkan sebenarnya dia nak cakap apa? Dia kata, encik, saya nak beli roti kaya. Saya nak beli roti kaya. Itu dia punya niat sebenarnya, dia nak cakap macam tu. Tapi disebabkan oleh cara berhenti dia tak betul, dia cakap, encik, saya nak beli rot. Saya nak beli roh. Saya nak beli roh. Lepas tu dia pun sambung balik. Ti kaya. Agak-agaknya sampai tak dia punya mesej kepada penjual tu? Tak sampai kan? Jadi kita kena bersedia. Ataupun dia bersedia tu, dia kata dia tahu dia tak cukup nafas, dia pun cakap, encik saya nak beli. Lepas tu sambung roti kaya. Maka penjual tu fahamlah dia nak beli roti kaya. Tapi kalau jawab, encik saya nak beli roti kaya. Apa tu? Roti kaya. Okey. Maka baca Quran pun kena macam tu. Okey? Jangan kita berhenti tempat yang salah. Kena habiskan satu kalimah by satu kalimah supaya sempurna bacaan. Okey?
Kalau berhenti dekat sini, okey, sambung balik. Summa yuraddu ila rabbih. Nak berhenti, rabbih. Kalau jangan berhenti, summa yuraddu ila rabb. Patutnya baca rabbih. Ini pun tak sempurna juga kalau baca macam tu. Okey? Jadi, apa-apa saja kita nak baca, kena bersedia dengan kadar nafas kita. Okey? Sebab kalau kita main tarik nafas masa baca, itu dipanggil sebagai mencuri nafas. Okey, mencuri nafas dalam bacaan. Kadang-kadang kita perasan ada pelajar dia baca panjang dia baca. Kalau tengok keadaan dia macam termengah-mengah. Rupanya dia mencuri nafas. Okey, kalau ikutkan mencuri nafas tak boleh lah, ya. Kena tarik nafas dan sambil macam kita menyanyi lah, siapa-siapa yang menyanyi apa kan, mesti ada dia punya cara nak tahan nafas, nak tarik guna bahasa panggil suara perut dan sebagainya kan. Okey, sebab kita nak jadikan pembacaan Quran kita ni bacaan yang baik, bacaan yang sempurna, bacaan yang berkualiti. Sebab kita nak baca ni untuk siapa? Okey. Macam ustaz baca dengan tuan-puan ni, bukan ustaz nak tunjuk pada tuan-puan. Ustaz nak berkongsi mengajar tuan-puan. Kita nak persembahkan Fatihah ni, bacaan Quran ini, kita nak persembahkan pada siapa? Kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi, kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah yang terbaik. Yang terbaik. Betul? Begitu juga kita nak persembahkan kepada orang-orang kenamaan, Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Mestilah kita nak yang terbaik. Jadi bacalah Quran secara terbaik. Kalau tak boleh, belajar. Semua kita nak perfect, insya-Allah. Kita belajar, Salah satunya belajar melalui medan inilah, medan kita buat secara live ini. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya, Belum tentu yang ustaz ajar ni semua betul. Dan ustaz cuba usaha yang terbetul. Okey? Okey. Jangan tanya taranun dekat ustaz. Ustaz memang tak pandai taranun. Okey? Ustaz punya objektif kita mahu menolong orang yang memang tak boleh baca Quran kepada boleh baca Quran merangkak-rangkak. Orang yang boleh baca Quran merangkak-rangkak, kita nak ajar biar dia boleh baca Quran tanpa merangkak-rangkak. Tapi kalau nak taranum tu, kena pergi lebih tinggi lagi lah. Okey. Sebab itulah sesiapa yang nak belajar dekat Al-Baghdadi ni, Ustaz tanya dulu nak belajar apa. Kalau dia kata, saya dah pandai baca Quran, cuma saya nak berlagu. Okey. Sini kita tak belajar berlagu. Kita nak ajar, kita nak berkongsi dengan para pelajar untuk belajar daripada tak pandai kepada pandai. Yang zero kepada hero, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Okey, kita sambung lagi. Kita pergi kepada ayat 88. Okay, dah 12.30, kita akan berhenti dalam satu suku 1.15 insya-Allah. Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'anil husna. Okey. Di sini seperti yang kita dah belajar sebelum ni, ataupun bagi pelajar yang belum belajar lagi, bacaan di sini sebagai bacaan nunul wiqayah. Tadi pun dah ada ayat seperti ini. Tadi dia huruf ta, ta bulat itu baris bawah. Okey, sekali ini ialah huruf hamzah baris atas dengan bacaan tanwin. Okey. Dalam situasi ini sepatutnya kita baca tanwin pada hamzah. Tapi disebabkan oleh selepas huruf hamzah ada hamzah wasal. Okey. Mungkin ustaz akan adakan satu sesi khas untuk ustaz perkenalkan hamzah wasal rasanya. Okey, mungkin dia tak kenal hamzah wasal Ini hamzah wasal
InsyaAllah doakan Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz akan adakan satu sesi khas untuk Hamzah Wasal, kenali huruf-huruf yang berfungsi dalam Quran. Jadi ini Hamzah Wasal. Hamzah iaitu huruf alif yang kepalanya ada macam huruf kepala sad, ini dipanggil sebagai Hamzah Wasal. Jadi ada huruf yang bertanwin, ada Hamzah Wasal, maka bila dibaca kita kena letak huruf nun kecil dekat sini. Nun kecil ke nun besar tak kira. Tapi ada nun di tengah-tengah ini. Antara Hamzah ini dengan Hamzah Wasal di tengah-tengah ini kena ada letak huruf nun baris mana? Baris bawah. Nun baris bawah. Kenapa nun tu baris bawah? Wallahu alam. Itu kena cerita bab tata bahasa Arab pula lah. Tu panjang lagi lah dia punya perbahasannya. Okey, yang penting ambil yang mudah dulu. Kita buat aja dulu. Okey. Jazaa. Okey, dalam pembacaan dia tak jadi an dah. Sebab kita dah tukar satu baris itu, kita dah gantikan dengan nun baris bawah. Satu baris ini kita gunakan untuk Hamzah. Satu baris lagi kita dah ganti dengan huruf nun. Selepas Hamzah ni huruf nun baris bawah. Okey. Jadi kita akan baca Jaza'anil husna. Jaza'anil husna. Macam tu cara baca Okey. Nah, ini 2 harakat. Sebab selepas huruf nun ada huruf mad. Mad 2 harakat dah ni. Okey, insya-Allah. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Okey, insya-Allah. Ayat 89. Summa atba'a sababa. Okey, ayat 90. Hatta huruf ha pedas insya-Allah huruf ha. Ejaz suara tu. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha. Okey. Sekali lagi Ustaz baca. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha. Tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Okey. Ini qalqalah. Kena ijaz tatlu'u ala. Kita Ustaz baca satu-satu kan. Tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum. Ini dengun mim mati dengan mim. Idgham mislain kena dengun. Okey. InsyaAllah tuan-tuan. Seterusnya ayat 91. Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Ini pun sama ada huruf ta. Ahatna. Okey. Sambung ayat 92.
Summa atba'a sababa. Okey, ayat 93. Hatta idza balagha bainas saddain. Okey. Bainas alif lam syamsiah kena nun ini terus pada huruf sin. Bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Okey, ayat 94. Qalu ya zal qarnaini inna ya'juja wa ma'juj. Ulang daripada sini. Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Okey, tahan huruf dha dia. Fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Okay. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Sebab ra ni baris depan dia kena khair. Macam kata khairun tapi kita tak sebut khairun ni. Khair macam tu. Okey. Makkan ada dua sabdu. Huruf kaf dan juga nun sabdu. Jadi kena ada dua lantunan, dua lakungan tasydid lah. Makkanni. Dekat kan ni kena dengun lah huruf nun nun dan dengun. Makkanni. Sambung. Fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Qalqalah radma. Seterusnya ayat 97. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala fukhu. Sini boleh berhenti ataupun wasal. Cuba kita wasalkan dengan kita ambil balik ayat daripada sini. Qala
طَبَخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا. Panjang 2 rakaat maksudlah. Qala atuni ufrigh alaihi qitra. Alaihi qitra. Qalqalah cantik kalau kita buat qalqalah ya sepatutnya kita qalqalahkan dia. Cantik bacaan tu insya-Allah tuan-tuan. Usahakan insya-Allah. Siapa yang tak boleh qalqalah lagi buat usaha. Usahakan buat. Seterusnya pada ayat 97. Ya tuan-tuan. Banyak wayarnya. Okey, ayat 97. Famas sini. Ni satu. Ini pun mak asli tapi bila ada keadaan macam ni, dia terus kepada masuk sini. Kalau tuan-tuan ada mushaf yang ada kala-kala tu, kala perasan dekat hamzah wasal dengan sin ini, dia telah dia punya warna tu dia dah putih warna, dia putihkan warna yang mana kita tak baca di situ mana pada ayat 98. Sini. Alif yang dia putihkan. Kalau perempuan ada ni, yang ni. Quran ini. Quran yang kala-kala ini. Okey. Dia dah putihkan pada huruf alif dan hamzah wasal. Tujuannya untuk apa tuan-tuan? Tujuannya untuk kita tahu bahawa pada pembacaan ini tidak berfungsi. Huruf alif dan juga hamzah wasal ini tidak berfungsi pada pembacaan walaupun ada pada tulisan. Jadi kita akan bacanya mim ini terus kepada huruf sin. Jadi abaikan huruf alif dan juga hamzah wasal. Jadi kita baca famasta'u an yadhharuh. Okey. Ini pun sama. Wa mastata'u lahu naqaba. Seterusnya ayat 98. Qala hadza rahmatun min rabbi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا. Dia
daka, dia mula-mula daka, tapi ka itu kita baca sebanyak 4 atau 5 harakat. Hujung sekali baru kita itu tanda adanya hamzah. Tapi hamzah tu kita sukunkan, kita matikan sebab dia berada pada sebab kita nak berhenti. Sebab kita nak berhenti. Jadi kita baca daka daka. Macam tu. Tapi kalau kita nak sambung, hamzah tu pun sila kena baca. Okey, contoh kalau sambung daka awaka. Itu cara bersambunglah Sekarang ni ustaz baca secara wakaf Wa kana wa'du rabbi haqqan. Okey, sambung lagi ayat 99. Ketak hidung pula. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita berhenti dekat sini senang je. Okey? Ba'd dia jadi macam ba'ad fi ba'd je. Kalau kita ba dengan ain saja jadi ba tapi kita kena ambil juga sifat serpihan awal huruf din, ba'din. Patutnya kita ba'din jadi ba'd macam tu. Sambung وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Seterusnya ayat 100. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Kita di muka surat yang terakhir, suratul Kahfi. InsyaAllah kita habiskan satu muka surat ni. Okey. Lepas ni kita akan untuk sesi yang lepas ni akan datang, kita dah masuk suratul Maryam. Ini dengung jahannam itu tanda dengung lah. Okey. Ini jangan silap pula Ini walaupun dia tanwin tapi selepasnya bukan hamzah wasal Ini adalah huruf lam. Jadi kita kena baca dengan bila gunnah tanpa dengun. Yauma idzil zillil macam tu. Okey, seterusnya ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Seterusnya tuan-tuan ayat 102. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن
اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Okay, tuan-tuan, ini dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Hukumnya mak jaiz munfasil. Ini dibaca dengan 4 atau 5 harakat juga. Hukumnya adalah mak wajib muttasil. Ini dibaca 4 atau 5 harakat, mak jaiz munfasil. Ini dia guna, insya-Allah. 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Dibaca satu-satu tuan-tuan. Kalau rasa keliru, baca satu-satu. Nunabbi'ukum. Seterusnya ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Seterusnya ayat 105. Okey, di sini pun selalu juga silap. Waw ini ada panggil hazaf waw. Ada pada bacaan, ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Sebab huruf waw ini kepalanya ada tanda bulat penuh. Bila bulat penuh ini tandanya kita tak perlu baca dia. Kita baca ulah satu harakat. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Seterusnya ayat 106. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
Jazaohum panjang, za panjang, fa atau 5 harakat Jahannam dengan bima kafaru wattakhadhu zu fa atau 5 harakat. Ayat maksudnya. Seterusnya ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Seterusnya tuan-puan ayat 108 ayat 108. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Okey. Tuan-puan, sebenarnya kalau kita tahu sedikit dengan bahasa Arab ni, kita akan tahu ayat ni cerita pasal apa. Ayat ni cerita pasal apa. Contoh tadi kita ada sebut pasal uh, uh, Zulkarnain. Qala ya apa? Uh, uh, mana yang sebut pasal Zulkarnain? Ayat 94 dia tulis. Qalu ya zal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja. Okey, jadi kita faham bahawa dalam ayat tersebut cerita pasal pasal Sultan Zulkarnain. Zulkarnain yang mana kita dah tahu pasal cerita Zulkarnain yang dia telah membina pada zamannya telah membina satu tembok besar untuk menghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj ini berada di kawasan manusia biasa. Ma'juj kan dia dikatakan bahawa merupakan kisah-kisah lama, dan Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan satu makhluk Allah SWT yang akan keluar pada akhir zaman, pada dan merupakan tanda-tanda akhir zaman, nak kiamat. Tanda-tanda akhirnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj daripada tembok-tembok yang telah dibina oleh tentera Zulkarnain untuk mengelakkan daripada mereka keluar. Bila mereka keluar, maka akan berlaku kemusnahan di atas muka bumi ini. Okey. Jadi merujuk kepada ayat tadi menunjukkan bahawa ayat tersebut telah mengatakan bahawa telah berada satu perbualan antara Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi kita fahamlah, kita sedang baca ayat itu berkenaan dengan apa? Oh, ayat ini berkenaan dengan Zulkarnain. Oh, ayat ini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ataupun ada sebut jannah. Oh, ayat ni tentang cerita pasal syurga. Azabun alim. Oh, ayat ni cerita pasal akan adanya azab yang pedih kepada mereka yang berbuat dosa dan sebagainya. Okey. Jadi insya-Allah doakan saya, doakan ustaz, kita akan adakan satu sesi khas untuk kita memahami Quran. Okey. Kita ambil sikit-sikit je, kita ambil perkataan-perkataan yang boleh menceritakan tentang sesuatu apa yang kita baca. Bukan kita nak tafsir macam tafsir Ibnu Katsir, tidak. Bukan kita nak tafsir Quran, bukan. Kadang-kadang ayat Quran ini bersifat mutlak. Ayat tu bersifat
apa panggil apa panggil ayat tu menunjukkan bahawa itu adalah pada luaran saja. Tapi dalaman yang sebenarnya mewakili kepada maksud-maksud tertentu. Itu kena tafsir yang betul-betul lah. Okey. Cuma bila kita baca seorang-seorang ni, sekurang-kurangnya kita tahu ayat itu merujuk kepada doa. Ayat tersebut contohnya kita baca-baca Quran bunyi Rabbana atina fid dunya. Oh, dia kita pun rasa, oh ini doa ni. Aku hari-hari baca ni. Rupanya ada dalam surah ni, surah ni. Okey, kita nak jadi macam tu. Sebab itulah, itu akan menambahkan kita merasa rasa syok, rasa takjub bila kita baca Quran. Okey? InsyaAllah doakan Ustaz lah. Senang ambil sikit-sikit lah daripada masa. Sikit-sikit daripada masa. Okey? Kita nak Ramadan ni insyaAllah akan ada lepas ni sesi kita nak jadi imam ke, nak belajar solat ke apa, insyaAllah Ustaz akan wujudkan dalam live Facebook, dalam grup ni insyaAllah. Okey, terus kepada ayat yang 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Ayat ini selalu berkumandan di ikim.fm. Kalau tuan-tuan perasan lah, siapa yang melayari ikim.fm akan ada ayat ini. Okey? Selalu keluar dalam iklan-iklan. Okey, di sini kita nak jelaskan apa? Lau, bacaan lim. Midadal li kalimah, ini tiada dengun Rabbi lanafidal bahri bahru. Kalau nak berhenti boleh lanafidal bahr macam tu. Qabla dua dengung di sini. Fada kalimat Rabbi walau ji'na. Jangan ji'. Kalau ji' itu ain, ini hamzah. Walau ji'na bimislihi madada. Okey. Seterusnya ayat terakhir dalam suratul Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum
ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه. Sekali lagi Ustaz baca. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Okay. Kul innama dengan ana basyarun. Okey. Alif ni pun alif yang ada saja, tidak memberikan dua harakat bagi nun. Nun ini dibaca satu harakat saja. Ana basyarun. Okey, sebab dia ataf alif ni ada tanda bulat. Macam tadilah wa ulaika ana basyarum, tanwin dengan min dengun, mislukum, min dengan ya tak dengun, yuha ni panjang 4 atau 5 harakat, annama dengun, ma'i 4 atau 5 harakat, ilahukum ilahum tiada dengun, min ma dengan hamzah, ilahun wahid dengun idgham ma'un wahid huruf ha wahid. فمن dengan ikhfa kana yarju liqa'a 4 atau 5 harakat, rabbihi 2 harakat hi, falyamal amalan dengan amalan salihah berhenti ma'iwat, wala yusyrik huruf kaf wala yusyrik. Kalau wala yusyrik itu hamzah, ini huruf kaf, kena ada sifat kaf itu. Wala yusyrik kaf yusyrik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi. Panjang 4 ni panjang 4 atau 5 harakat. Maksilah tawiyah. Rabbihi ahada. Macam tu Sadaqallahul azim. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala untuk kelas Isnin ini kita dapat habiskan suratul Kahfi. Okey. Bermula ayat 53 tadi sampai ke ayat 110 suratul Kahfi dah selesai, alhamdulillah. Okey, jadi untuk pertemuan hari Isnin depan kita akan sambung pula pada suratul Maryam juzuk ke-16 bermula ayat 1 pada muka surat 305 insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, pelajar-pelajar, para pelajar Al-Baghdadi Kota Bayumas, dan juga kalau ada yang daripada cawangan Jenjarum yang sertai juga sesi pada hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat, mudah-mudahan mendapat manfaat. Okey, insya-Allah. Ini merupakan sebagai bekalan kita lah, bekalan kita. Walaupun dikatakan syurga itu kita masuk syurga dengan rahmat, tapi kita kena ingat dekat akhirat nanti, okey, dekat akhirat nanti ada satu proses yang dipanggil sebagai al-mizan. Al-mizan iaitu timbangan amal. Ada neraca timbangan amal. Sebab itulah kita kena, bila berada di dunia ini, kita kena banyakkan buat baik, banyakkan
share benda yang bermanfaat, banyakkan ajak orang kepada kebaikan. Sebab apa yang kita buat ini dikira oleh malaikat Raqib dan Atid yang berada di kiri dan kanan kita. Okey? Dan itu merupakan satu bekalan amal kita untuk ditimbang pada hari akhirat kelak. Memang sekarang ini memang kita tak nampak. Kita akan nampak bila kita berada di hari pengadilan di mahsyar kelak. InsyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan sudi mendengar perkongsian bacaan Al-Quran daripada Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tutup majlis talaqi kita pada pagi ini dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.